Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar adik-adik sekalian? Hari ini, marilah kita belajar pendidikan Islam tahun 2. Baiklah adik-adik, untuk kali ini iaitu bahagian ibadah, solatku sempurna. Apakah yang dimaksudkan syarat wajib solat? Adik-adik boleh jawab ke? Maksud syarat wajib solat ialah syarat wajib solat ialah perkara-perkara tertentu yang mewajibkan seseorang itu solat. Maksudnya di sini, apa yang mewajibkan seseorang itu wajib solat. Baiklah, apakah syarat wajib solat? Syarat wajib solat ialah perkara-perkara tertentu yang mewajibkan seseorang itu solat. Apa yang mewajibkan seseorang itu solat? Seterusnya adik-adik, syarat wajib solat ialah ada 3. Yang pertama, Islam. Seseorang itu kenalah beragama Islam. Yang kedua, baligh. Baligh maksudnya di sini ialah cukup umur. Seorang Muslim yang sudah baligh maka wajib solat ke atasnya. Yang ketiga, iaitu berakal. Berakal maksudnya di sini tidak gila, tidak siuman. Maksudnya berakal ni orang yang boleh membezakan antara baik dan buruk. Seterusnya, apakah syarat-syarat sah solat? Maksud syarat sah solat ialah perkara-perkara menyebabkan solat seseorang itu sah. Maksudnya, solat seseorang itu tidak batal. Itu yang dimaksudkan syarat sah solat. Antara syarat sah solat ialah ada 5. Yang pertama, mengetahui masuknya waktu solat. Seperti waktu solat zuhur selalunya masuk pada waktu selepas tengah hari. Waktu maghrib selepas matahari terbenam. Yang ni yang dikatakan mengetahui masuk waktu solat. Maksudnya setiap orang Muslim perlu tahu bila masuknya waktu solat. Yang kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil iaitu seperti buang air kecil, buang air besar. Hadas besar ni seperti nifas, darah haid, itu antara dia. Dan yang ketiga ialah suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat tinggal. Sebelum kita nak solat, kita perlu pastikan najis pada tubuh badan kita, pada pakaian kita, pada tempat solat kita mestilah bersih, tidak ada najis. Dan seterusnya yang keempat iaitu menutup aurat. Menutup aurat ni bagi orang lelaki antara pusat hingga lutut, dan bagi perempuan seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Jadi dalam solat juga kita kena menutup aurat dengan sempurna. Yang kelima, menghadap arah kiblat. Jadi sebelum kita nak solat, kita kena pastikan arah kiblat kita tu ke arah mana. Jangan silap semayang kiblat yang salah, kerana bila kita semayang atas kiblat yang salah, solat kita tidak sah. Antara maksud-maksud yang pertama syarat sah solat iaitu mengetahui masuk waktu solat, iaitu kita perlu tahu masuknya waktu solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Yang kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Seperti yang diterangkan tadi, hadas kecil seperti keluar sesuatu daripada kubur dan dubur, iaitu contoh buang air kecil, buang air besar. Seperti buang air kecil ni seperti kencing dan buang air besar.
Seterusnya hadas besar iaitu keluar air mani, haid, nifas, bersetubuh, wiladah dan mati selain mati syahid. Baiklah, syarat sah yang ketiga iaitu suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat tinggal. Seperti sekiranya ada tahi, darah dan nanas dalam dekat badan kita, perlulah kita bersihkan dulu, kita sucikan dulu najis itu. Okey, seterusnya yang keempat, menutup aurat. Macam mana yang dikatakan tadi, menutup aurat lelaki dari pusat hingga lutut, aurat perempuan seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Yang ni penting, syarat sah solat. Sekiranya kita tak jaga aurat kita tak tutup aurat kita dengan sempurna, maka tidak sah solat kita. Dan last sekali yang kelima, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni iaitu kiblat kita iaitu Baitullah ataupun Kaabah. Kiblat kita kena pastikan arah kiblat kita tu betul. Sekiranya betul, barulah sah solat. Sekiranya salah kiblat kita, maka solat kita tidak sah. Baiklah, kepentingan syarat-syarat wajib solat. Yang pertama, Islam tidak wajib ke atas orang kafir. Syarat wajib solat iaitu yang pertama Islam, maka tidak wajib ke atas orang kafir. Hanya orang Islam saja yang wajib mendirikan solat. Yang kedua, baligh, tidak wajib ke atas yang belum cukup umur. Contohnya yang belum baligh, yang belum datang haid bagi perempuan, yang belum pecah suara bagi lelaki, maka tidak wajib ke atasnya, tapi digalakkan solat, tidak wajib sahaja. Okey, yang ketiga, berakal, tidak wajib ke atas orang gila. Orang gila, orang yang tidak siuman, orang yang tidak berakal tidak wajib solat, tetapi orang yang berakal adalah wajib solat. Okey, manakala kepentingan syarat-syarat sah solat. Syarat sah solat iaitu masuk waktu. Yang pertama, kita kena pastikan masuknya waktu solat, sentiasa peka dan berdisiplin dengan waktu solat. Yang kedua, aurat, menjaga maruah dan patuh pada perintah Allah. Okey, yang ni aurat. Aurat ni penting. Kita kena jaga maruah kita dan kena patuh pada perintah Allah. Aurat. Dan yang ketiga, arah kiblat sebagai lambang penyatuan ummah. Ini pentingnya kiblat. Kiblat ni melambangkan penyatuan ummah. Seterusnya, suci daripada hadas, iaitu memastikan diri dalam keadaan suci dan bersih zahir dan batin. Maksudnya zahir, batin. Zahir ni dari segi luaran kita, batin dari segi dalaman kita. Kena bersihkan, kena sucikan. Okey, dan yang last sekali ialah suci daripada najis. Memastikan kebersihan sentiasa menjadi keutamaan. Jadi sebelum kita nak solat, kita kena pastikan sentiasa bersih. Kita kena pastikan kita duduk dalam keadaan bersih, tempat kita solat bersih, pakaian kita bersih, dan diri kita pun bersih. Baiklah adik-adik, kesan solat dalam kehidupan. Yang pertama, kesan dia sekiranya kita mengamalkan solat dalam kehidupan kita, kita istiqamah solat dalam kehidupan kita, maka yang pertama kita dapat menepati masa, mengajar diri kita untuk menepati masa. Yang kedua, mencegah melakukan kemungkaran. Solat ni dapat mencegah daripada kemungkaran. Sekiranya kita selalu jaga solat 5 waktu sehari semalam, insya-Allah kita dapat mencegah daripada melakukan kemungkaran. Yang ketiga, kita sentiasa mencegah kebersihan. Kita sentiasa menjaga kebersihan. Okey? Kita sentiasa menjaga kebersihan. Jadi bila kita nak solat, setiap waktu sehari semalam kita solat 5 waktu. Maka 5 kali kita perlu menjaga diri kita daripada kekotoran. Sentiasa bersih. Dalam 5 waktu tu kita sentiasa bersih. Baiklah, rumusan solat ialah kita hendaklah mematuhi semua syarat ini bagi memastikan solat kita diterima Allah.
Maksudnya kita kena ikut syarat-syarat sah dan syarat wajib yang kita dah pelajari, kita ikut untuk memastikan solat kita ni diterima oleh Allah. Nilainya ialah solat yang sempurna dapat mencegah keji dan mungkar. Dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya sekiranya kita menjaga solat 5 waktu, insya-Allah kita boleh hindarkan diri kita daripada perkara-perkara keji dan mungkar. Baiklah adik-adik, sampai di sini sahaja pelajaran kita kali ini. Diharap pelajaran ini bermanfaat dan dapat memberi ilmu yang berguna kepada adik-adik. Sekian, terima kasih.